Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat Dr. Nurul Hashimah dan rakan-rakan sekelas sekalian. Okey, kumpulan kami hari ini akan membentangkan mengenai tajuk etika dalam kaunseling keluarga dan rumah tangga. Saya akan bersama 5 lagi kawan-kawan saya yang akan membentangkan tajuk ini. Pelbagai maklumat dan ilmu yang hendak dikongsikan mengenai tajuk yang nak dibincangkan pada hari ini. Jom sama-sama mendengar dan melihat apa yang hendak kami sampaikan mengenai tajuk kaunseling rumah tangga dan keluarga. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Shima dan rakan-rakan kelas. Saya Nur Syafiqah binti Roslan bersama dengan rakan kumpulan saya, Saifuddin, Arifah, Atira Ali, Nurul Atira dan Siti Nur Izzati dari kumpulan 3 akan membentangkan berkenaan dengan isu etika dalam terapi pasangan dan keluarga. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan pengenalan. Dalam pengenalan ini saya dapat lihat yang sebilangan besar amalan terapi pasangan dan keluarga bergantung pada asas teori sistem atau pendekatan sistemik. Profesional yang menjalankan terapi keluarga umumnya menggunakan perspektif sistemik sebagai asas amalan mereka. Di sini saya dapat lihat yang kebanyakan kaunseling berkaitan dengan keluarga banyak menggunakan teori dan juga pendekatan sistem ini sendiri. Masalah pelanggan atau klien yang dikenal plastik adalah berikutan daripada bagaimana sistem kekeluargaan itu berfungsi, sistem keluarga antara generasi, disfungsi dalam sistem dan bukan hanya berfokus pada ketidakselarasan individu, sejarah atau perkembangan psikososial individu. Di sini kita dapat lihat perspektif sistemik memperluas lagi konteks masalah individu itu dan membentuk serta mendefinisikan sesuatu permasalahan. Daripada perspektif sistemik ini kita dapat lihat dengan lebih lanjut tentang isu ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pasangan ataupun satu-satu keluarga itu. Baiklah, perspektif sistem memandang keluarga sebagai entiti yang berfungsi lebih daripada jumlah anggotanya. Di sini kita dapat lihat keluarga menyediakan konteks untuk memahami bagaimana individu berkelakuan. Tindakan oleh setiap anggota itu mempengaruhi setiap yang lain dan reaksi mereka mempunyai kesan timbal balik individu. Jadi di sini berdasarkan sistem kekeluargaan itu kita akan dapat banyak info-info yang berkaitan yang boleh menyumbang kepada faktor ataupun punca daripada satu-satu permasalahan yang dihadapi dalam kekeluargaan ataupun pasangan. Yang seterusnya, sebagai contoh, seorang kanak-kanak yang bersikap tidak bersuara mungkin akan menunjukkan perasaan yang mendalam berkenaan tentang pertikaian antara ibu bapa dan sebenarnya boleh dinyatakan keperitan seisi keluarga. Berdasarkan contoh ini kita dapat lihat yang mungkin salah seorang kanak-kanak itu yang sentiasa memendam perasaan mereka sedang menunjukkan perasaan sedih dan perit yang mereka sedang hadapi berikutan permasalahan yang dihadapi dalam keluarganya itu. Jadi, ahli terapi keluarga sering bekerjasama dengan individu, pasangan dan ibu bapa serta anak-anak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai corak yang mempengaruhi keseluruhan sistem dan mengembangkan strategi untuk perubahan. So, daripada sistem kekeluargaan ini membantu ahli terapi dalam mencari alternatif ataupun penyelesaian untuk melakukan satu-satu perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini kerana dalam sistem keluarga kita dapat lihat siapa diri kita, bagaimana kita berkembang dan berubah, serta kita sendiri yang memberi dan menerima sokongan yang diperlukan untuk bertahan dalam hidup. Seterusnya, sebilangan besar ahli terapi keluarga mengintegrasikan konsep dan teknik dari pelbagai orientasi teori untuk menghasilkan gabungan kaedah mereka sendiri berdasarkan latihan kepribadian mereka dan populasi keluarga yang mereka layani. Berdasarkan Berita 2019 berpendapat bahawa tercapai
bahawa terapi keluarga semakin meningkatkan penyatuan antara pasangan atau keluarga. Berikutan teori dan pendekatan sistem yang digunakan ini. Di sini kita dapat lihat teori dan pendekatan ini agak berkesan sehingga memberi banyak perubahan kepada satu-satu pasangan ataupun keluarga itu. Oleh itu, tak masuk akal untuk mempelajari hanya satu model dan mengabaikan pandangan orang lain. BITA menawarkan struktur untuk menolong pelajar terapi keluarga dalam mengembangkan lagi model integratif yang akan membimbing mereka yang terlatih. So dari sini kita akan dapat banyak lagi model-model baru yang boleh membantu dan orang kata cover teori yang sedia ada untuk kita bantu lagi sebarang permasalahan ataupun isu yang berkaitan dengan kaunseling keluarga ataupun pasangan. Terdapat beberapa etika khusus untuk pasangan dan ahli terapi keluarga yang dibincangkan dalam bab ini, termasuk standard etika amalan, nilai terapi, tanggungjawab terapi, kepekaan jantina, pengesahan kerakyatan, persetujuan yang dimaklumkan dan hak untuk menolak rawatan. Okey, seterusnya saya pas dekat kawan saya. Standard etika dalam terapi pasangan dan keluarga, Kod Etika AAMFT 2001 menjadikan kerangka kerja untuk pelbagai masalah etika yang kita pertimbangkan dalam bab ini. Tetapi, para pengamal dikehendaki untuk mengetahui dan mengikut kod etika hubungan profesional mereka sendiri mengenai perkara-perkara berkaitan dengan pasangan dan terapi keluarga. Sebagai tambahan kepada kod AAMFT, sumber yang berguna untuk masalah yang melibatkan terapi pasangan dan keluarga adalah Ethical Casebook for Practice of Marriage and Family Counselling, Stevens 1999 dan lain-lain. Tambahan pula, kebanyakan negara mempunyai organisasi profesional mereka sendiri yang menggariskan standard etika untuk amalan terapi pasangan dan keluarga. Kami akan memulakan perbincangan bab ini dengan mempertimbangkan kod AAMFT 2001 yang terdiri daripada 8 bidang teras, diikuti dengan perbincangan ringkas mengenai standard etika ini bagi ahli terapi. Teras yang pertama ialah tanggungjawab terhadap klien. Marriage and family therapists advance the welfare of families and individuals. They respect the rights of those persons seeking their assistance and make reasonable effort to ensure that their services are used appropriately. Ahli terapi perkahwinan dan keluarga mengutamakan kebajikan atau kesejahteraan keluarga dan individu. Mereka menghormati hak orang-orang yang meminta bantuan mereka dan melakukan usaha yang wajar untuk memastikan bahawa perkhidmatan mereka digunakan dengan betul. Oleh kerana fokus beralih daripada individu ke sistem keluarga, timbul persoalan etika baharu. Kepentingan siapa yang harus ahli terapi keluarga utamakan atau berkhidmat? Kepada siapa dan untuk siapa ahli terapi mempunyai kesetiaan utama atau keutamaan dan tanggungjawab? Klien yang disifatkan sebagai masalah, perpecahan atau memisahkan ahli keluarga sebagai individu atau keluarga secara keseluruhan. Dengan bersetuju untuk terlibat dalam terapi keluarga, anggotanya pada umumnya diharapkan untuk meletakkan keutamaan yang lebih tinggi pada matlamat keluarga sebagai satu unit berbanding matlamat individu mereka. Mengimbangkan hak dan kesejahteraan individu dengan keluarga secara keseluruhan adalah satu aspek etika yang paling mencabar dalam amalan etika keluarga. Okey, kita pergi kepada topik etika seterusnya dalam kaunseling rumah tangga dan keluarga ini, iaitu sudah menjadi mana-mana sesi kaunseling individu ke ataupun kaunseling kelompok, etika kerahsiaan merupakan etika yang terpenting dalam menjalankan sesi kaunseling keluarga dan rumah tangga ataupun mana-mana sesi kaunseling yang hendak dijalankan. Okey, dalam topik yang nak dibicarakan, kerahsiaan yang nak dijalankan dalam kaunseling keluarga dan rumah tangga ini, dia agak unik. Kenapa ia dikatakan agak unik? Sebabnya ialah sebab dia melebihi dua orang dan dua orang ke atas, sama ada berpasangan ataupun berkeluarga. Dan mereka akan membincangkan mengenai isu-isu yang dihadapi dalam keluarga, isu-isu perkembangan anak-anak mereka, isu-isu rumah tangga dan sebagainya lagi. Jadi, kerahsiaan dan permuafakatan antara klien dengan kaunselor, antara klien dengan klien perlu dijamin dan juga menjadikan sesi kaunseling itu teraputik. Seperti di mana-mana sesi kaunseling yang lain, kita juga menamalkan persetujuan termaklum ataupun dipanggil informed consent dalam sesi ini. Ini bermakna dalam informed consent itu hendaklah
semua klien dan kaunselor sendiri pun perlu memahami dan mendalami mengenai kerahsiaan yang perlu dipersetujui bersama, terutama dalam membina etika, dalam membina keterbukaan antara klien dengan klien ataupun klien dengan kaunselor itu sendiri. Dalam prinsip kerahsiaan, kaunseling rumah tangga dan keluarga ini juga seperti yang saya bagi tahu tadi, yang kerahsiaan mesti dijaga seperti di mana sesi-sesi kaunseling yang lain. Manakala juga segala bahan alat psikologi, inventory yang digunakan ataupun apa-apa alat bantu kaunselor untuk mengendalikan sesi kaunseling itu haruslah disimpan dan dijaga rapi oleh kaunselor untuk menjalankan sesi ini dan menyimpan maklumat itu dengan baik. Walaupun keputusan DAS ke, keputusan inventory personality ke, keputusan dan sebagainya lagi lah, keputusan kita buat ujian stres ke, ujian anxiety ke dan sebagainya lagi. Kecuali ada limitasi-limitasi kerahsiaan seperti mana sesi-sesi kaunseling yang lain. Antaranya mungkin berkaitan dengan kes-kes penderaan secara fizikal, psikologi ke, sumpah mahran ke, penabaian kanak-kanak, penyalahgunaan warga emas ataupun penderaan orang kurang upaya, hendaklah di luar limitasi kerahsiaan kita. Dan mereka juga ataupun kita boleh melihat klien mempunyai ciri-ciri untuk mencederakan diri atau membahayakan kepada orang lain. Jika ada dalam kalangan mereka juga terlibat dengan kesalahan-kesalahan jenayah ke, undang-undang ataupun pengecualian yang dipersetujui bersama. Pengecualian yang dipersetujui bersama apa? Iaitu ada benda yang kita boleh bincangkan ataupun benda yang di luar topik yang nak dibincangkan dan dia di luar rahsia, tapi pastikan benda itu dipersetujui bersama dan diredoi bersama antara ahli-ahli klien dan kaunselor itu sekali. Persetujuan termaklum juga akan terbatal jika ia membabitkan keselamatan kaunselor itu sendiri. Keselamatan tu macam mana? Seperti ugutan ke, ataupun ada unsur-unsur klien ataupun ahli keluarga klien yang cuba untuk mencederakan kaunselor itu sendiri. Namun setiap apa yang hendak dijalankan oleh kaunselor hendaklah dibuat laporan bertulis untuk menyelamatkan kaunselor dan meletakkan kaunselor di dalam undang-undang seperti mana yang kita ada Akta Kaunselor Malaysia dan juga di luar negara pun ada akta ataupun kod etika masing-masing. Itu penting kenapa report harus disiapkan selepas sahaja sesi kaunseling keluarga dan rumah tangga dijalankan. Okey, etika ataupun subtopik seterusnya apa yang saya nak cakap pada hari ini ialah kompetensi dan integriti profesional. Apakah yang dimaksudkan dengan kompetensi ini? Okey, kompetensi ini bermaksudnya ialah kecekapan. Saya ulang, kecekapan dalam dan integriti profesional. Profesional apa? Dalam bidang apa yang kita terajui. Jadi, dalam topik yang kita nak dibincangkan dalam etika ini ialah kecekapan dan integriti profesionalism seseorang kaunselor yang menjalani kaunseling terapi keluarga dan rumah tangga ini. Okey, kecekapan dia ialah antaranya dia perlu mengikuti perkembangan semasa, perkembangan pendidikan mengenai kaunseling rumah tangga dan keluarga. So, perkembangan semasa mereka kena tahu apa statistik keganasan rumah tangga yang berlaku, apa yang selalu orang kata permasalahan kekeluargaan yang ada di persekitaran dia. So, kaunselor ataupun ahli terapis yang menjalankan sesi kaunseling keluarga atau rumah tangga ini perlu mengikuti permasalahan dan mengharungi persekitaran yang ada di sekeliling mereka. Dan itu apa yang nak dipercakapkan ialah
latihan waktu menjalankan waktu prasiswazah ke, waktu undergraduate ke, memangnya tidak mencukupi untuk berfungsi secara beretika dan berkesan sepenuhnya. Latihan di industri, latihan sebagai guru praktikal, itulah memberikan latihan sedikit sebanyak untuk menjalani kaunseling keluarga dan rumah praktikal. Ada juga yang mengatakan bahawanya selepas sahaja tamatnya pengajian mereka di peringkat postgraduate ataupun undergraduate, barulah mereka berpengalaman, mereka makin orang kata apa, push dia punya skill, push dia punya knowledge ke arah yang lebih beretika dan berkesan dalam menjalankan sesi kaunseling keluarga dan rumah tangga. Okey, selain pada itu, kaunselor juga perlu meneroka diri dan menguruskan permasalahan peribadi secara tersendiri tanpa memberi kesan kepada kaunselor maupun klien ketika menjalankan sesi. Sepatutnya apa? So, kaunselor itu perlu rilis diri dia dan tidak membabitkan masalah peribadi dalam menjalankan sesi kaunseling rumah tangga dan keluarga ini. Malahan, kaunselor perlu menggunakan pengalaman-pengalaman yang dia ada untuk menambah baikkan lagi cara-cara, teknik ataupun bagaimana nak menguruskan kecekapan dalam melaksanakan dan mengekalkan nilai-nilai kaunselor yang konstruktif, iaitu nilai-nilai yang orang kata ada prinsip, ada etika dalam menjalankan sesi kaunseling rumah tangga dan keluarga ini. Okey, seterusnya saya sambung dengan responsibilities to the profession ataupun responsibility ataupun tanggungjawab kepada profession lah. So dekat sini apa yang ditekankan adalah ahli terapi perkahwinan dan keluarga ataupun kaunselor perlu menghormati hak dan juga tanggungjawab rakan sekerja untuk rakan sekerja dan mengambil bahagian dalam aktiviti memajukan matlamat profesion. Maksud dekat sini adalah contoh macam biasanya kalau kita bekerja kita ada KPI sendiri kan. So dekat sini lebih kurang macam itulah, macam cakap rakan sekerja perlu sama-sama memajukan ataupun sama-sama bekerjasama untuk mencapai matlamat profesion tersebut. So itu yang pertama, dan yang kedua adalah amalan etika dan juga langkah kebertanggungjawab yang memenuhi standard etika. Okey, yang pertama adalah pasangan dan ahli terapi ataupun kaunselor tidak boleh berjumpa dengan ahli terapi ataupun kaunselor yang lain tanpa berunding dengan ahli terapi ataupun kaunselor yang terdahulu. Contohnya macam pasangan ataupun klien dan juga ahli terapi ataupun kaunselor ni dah buat session yang pertama. So kalau diorang nak tukar session dengan kaunselor ataupun ahli terapi lain, diorang perlu berunding dengan kaunselor ataupun ahli terapi lain dulu sebelum diorang teruskan session tu dengan ahli terapi yang lain lah. Apa-apa pun diorang kena berunding dulu sebelum tukar session dengan ahli terapi yang lain. Dan yang kedua adalah mereka perlu melaporkan jika ada ahli terapi ataupun kaunselor yang melakukan sesi ataupun terapis tanpa menggunakan lesen. So diorang tekankan kat sini kalau untuk buat session ataupun nak menjalankan terapis dengan pasangan keluarga ataupun perkahwinan ni, diorang perlu ada lesen dulu sebelum sebelum buat terapi tu. So di bawah tajuk tanggungjawab terhadap profession, itu sajalah. Sekian daripada saya. Seterusnya, mempertimbangkan etika khas dalam bekerja bersama pasangan dan keluarga. Mengapa orang mencari terapi pasangan? Soalan ini adalah asas tinjauan daripada 147 pasangan berkahwin yang mencari terapi perkahwinan. Doss, Simpson dan Christensen 2004 melaporkan bahawa alasan yang paling biasa untuk mencari terapi pasangan adalah masalah komunikasi dan kurangnya kasih sayang. Sebab lain juga termasuklah keinginan untuk memperbaiki hubungan demi anak-anak dan perasaan positif terhadap pasangan atau hubungan mereka. Terdapat sejumlah pertimbangan etika unik untuk terapi pasangan dan keluarga. Kerana kebanyakan ahli terapi pasangan dan keluarga memberi fokus kepada sistem keluarga, potensi dilema etika yang memerlukan penjelasan segera boleh timbul walaupun dalam sesi yang pertama.
ahli terapi yang bekerja dengan pasangan yang bersekedudukan atau beberapa ahli keluarga. Misalnya, seringkali menghadapi dilema yang melibatkan mengutamakan faedah seorang anggota dengan mengorbankan ahli yang lain. Dilema etika sedemikian berganda apabila ahli terapi mempunyai masalah keluarga yang tak dapat diselesaikan pada asalnya. Dengan ini meningkatkan potensi untuk berlakunya counter transference. Dalam intervensi mereka, ahli terapi perlu memastikan bahawa status pasangan atau ahli keluarga tidak bertambah baik atau meningkat dengan mengorbankan pasangan yang lain ataupun ahli keluarga yang lain. Ahli terapi boleh bertindak balas terhadap dilema etika merangkumi kepentingan pelbagai individu dengan mengenal dan pasti pasangan atau sistem keluarga daripada seorang individu sebagai klien. Ahli terapi yang berfungsi sebagai penyokong sistem mengelak daripada menjadi wakil mana-mana pasangan atau ahli keluarga. Fisher mencadangkan agar kita berhenti bertanya siapakah klien anda dan susun semula soalan ini untuk mempertimbangkan tanggungjawab etika kita kepada semua orang yang terlibat. Bekerja di dalam kerangka kerja yang mengkonseptualisasikan perubahan sebagai mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kesemua ahli keluarga. Pengamal dapat mengatasi masalah dan mempertimbangkan rancangan untuk perubahan dalam konteks sistem keluarga dan semua anggotanya. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya adalah nilai dalam terapi pasangan dan keluarga. Dalam part ini, saya akan menerangkan kesan nilai-nilai ahli terapi terhadap matlamat dan arah proses terapi itu sendiri. Terapi mempertimbangkan bagaimana nilai diambil mengenai keperluan signifikan khas dan menasihati pasangan dalam menasihati pasangan dan keluarga. Jadi nilai yang diambil adalah nilai berkaitan dengan perkahwinan, pemeliharaan keluarga, perceraian, gaya hidup tradisional dan tidak tradisional, peranan gender dan pembahagian tanggungjawab dalam keluarga, dalam tanggungjawab membesarkan anak dan urusan luar nikah yang boleh mempengaruhi campur tangan ahli terapi. Sistem nilai ahli terapi mempunyai pengaruh penting terhadap perumusan dan definisi masalah yang dilihat oleh ahli terapi dalam keluarga. Proses ini adalah bertujuan untuk kita lihat tujuan dan perancangan terapi dan arah terapi yang diambil. Tetapi, kaunselor yang sengaja atau tidak sengaja memaksakan nilai mereka pada pasangan atau keluarga boleh mendatangkan bahaya yang besar. Okey, seterusnya. Masalah etika yang berlaku adalah apabila kaunselor atau terapis menetapkan kriteria disfungsi psikososial, menilai masalah pesakit yang dikenal pasti di konteks keluarga dan merangka strategi rawatan. Di sini, sifat kaunselor atau terapis itu sendiri mengambil, orang kata membuat kerja yang sepatutnya dia tidak perlu lakukan kerana ia akan beri kesan kepada masalah etika. Bukanlah fungsi ahli terapi keluarga untuk memutuskan bagaimana anggota keluarga harus berubah, tetapi ahli terapi perlu membantu ahli keluarga melihat dengan lebih jelas apa yang mereka lakukan untuk menolong mereka membuat penilaian yang jujur tentang seberapa baik corak masa kini berfungsi mereka. Kat sini ahli terapi perlu mendorong klien untuk mereka lihat sendiri, menilai diri mereka sendiri tentang the proses ataupun progres terhadap fungsi mereka dalam kekeluargaan itu untuk mendorong mereka membuat perubahan yang mereka rasa perlu. Pasangan dan ahli terapi keluarga membantu pasangan dan keluarga dalam merundingkan nilai mereka sama ada mahu mengekalkan, mengubah ataupun membuang nilai tersebut. Okey. Next. Seterusnya, pasangan sensitif jantina dan juga terapi keluarga pasangan sensitif. Terapi keluarga pasangan sensitif jantina ini berusaha untuk membantu kedua-dua wanita dan juga lelaki bergerak melebihi peranan jantina mereka lah. Okey, kemudian sikap diskriminasi dan juga anggapan bahawa lelaki memegang kuasa diperiksa untuk kesannya terhadap hubungan keluarga. Dan dengan pendekatan ini, yang mana ahli terapi ataupun kaunselor keluarga melakukan terapi keluarga secara adil
Okey, yang sejarah ada yang mana kedua-dua kaunselor dan juga klien bekerja secara bersama untuk memberi pilihan ataupun kuasa kepada individu untuk memilih peranan dan bukan sahaja menerima secara pasif terhadap peranan jantina mereka. Jadi menjadi tanggungjawab semua ahli terapi atau kaunselor untuk menyedari nilai dan juga kepercayaan mereka mengenai jantina. Okey, seterusnya cara individu melihat jantina juga mempunyai kaitan dengan latar belakang budaya mereka. Sebagai contoh, kalau kita boleh tengok kat sini, kalau dalam Malaysia ni orang Negeri Sembilan, even ada lagu tentang orang Negeri Sembilan yang mana menyatakan dalam lirik tersebut orang lelaki boleh hidup kalau campak dalam hutan. Okey, kat situ menunjukkan betapa kuatnya lelaki dan betapa bukanlah kata betapa lemahnya wanita, tapi dia mendahulukan wanita sebab mereka menganggap wanita seorang insan yang lemah di situ. Seorang insan yang memerlukan perlindungan. Okey, so cabaran bagi ahli terapi atau kaunselor keluarga di sini adalah untuk peka budaya, peka jantina dan juga mengelakkan daripada memaksa nilai peribadi yang ada dalam diri kaunselor itu kepada individu, pasangan ataupun keluarga tertentu. Okey. Jadi prinsip terapi kesedaran jantina ini mempunyai kaitan dengan kaunselor kerana kaunselor perlu membantu klien mengenal pasti konsep jantina itu sendiri. Sebab di sini kaunselor yang berkesan mereka perlu terus menilai kepercayaan mereka sendiri mengenai peranan dan tanggungjawab keluarga yang sesuai, amalan membesarkan anak, orientasi efektif, pelbagai peranan dan panggilan tidak tradisional untuk wanita dan juga lelaki. Kemudian di bawah pasangan sensitif jantina ini juga ada perspektif daripada feminis terapi keluarga, yang mana beberapa ahli terapi feminis mengkritik amalan klinikal terapi keluarga ini kerana mereka berpendapat bahawa amalan klinikal ini telah dilengkapi dengan andaian bahawa lelaki memegang kuasa, yang mana perkara ini dianggap ketinggalan zaman dan didasarkan dengan perspektif lelaki berdasarkan peranan jantina dan fungsi yang ditentukan oleh jantina dalam keluarga itu sendiri. Kemudian feminis ini juga menegaskan bahawa masyarakat yang menganggap lelaki memegang kuasa ini dia menundukkan wanita, menyalahkan wanita sebagai ibu yang tidak mencukupi dan juga mengharapkan wanita ini menerima kesan terhadap masalah jantina lelaki. Okey. Kemudian feminis juga mengingatkan bahawa dia menyatakan sini bahawa anggapan bahawa lelaki mempunyai kuasa ini akan memberi kesan negatif terhadap wanita dan juga lelaki. Okay, jadi pandangan feminis mengenai terapi keluarga ini memberi tumpuan kepada jantina dan kekuatan dalam hubungan dan juga mendorong komitmen peribadi untuk mencabar ketidakadilan jantina ini. Seperti contoh itulah lelaki lebih kuat daripada wanita, lelaki lebih berkuasa daripada wanita, itu semualah. Jadi masyarakat feminis ini mereka menyokong visi masyarakat masa depan yang mana menghargai persamaan antara wanita dan juga lelaki. Okey. Dan ahli terapi keluarga feminis ataupun kaunselor keluarga feminis mereka mempunyai sebilangan peranan masing-masing berdasarkan orientasi nilai tertentu, yang mana yang pertama mereka menjadikan nilai dan kepercayaan mereka dinyatakan dengan jelas sehingga proses terapi dapat difahami dengan jelas oleh klien. Dan kedua, mereka berusaha untuk mewujudkan peranan yang setara dengan klien. Yang ketiga, mereka berusaha ke arah autonomi klien. Yang ketiga, mereka berusaha ke arah hak mengurus klien dan pemerkasaan klien. Dan yang terakhir, mereka menekankan persamaan dalam kalangan wanita. Tanggungjawab ahli terapi dan kaunseling keluarga
Yang pertama, ahli terapi tidak boleh fokus kepada individu, tetapi dia perlu fokus kepada sistem keluarga. Seterusnya, ahli terapi atau kaunselor dia juga tak boleh menjadi wakil mana-mana ahli keluarga, dan kaunselor perlu mempercayai bahawa semua ahli keluarga menyumbang kepada masalah keluarga. Hal ini kerana amalan etika menuntut kaunselor bersikap jelas dan telus serta memberi komitmen kepada setiap ahli keluarga. Sekiranya berlaku di mana perbincangan antara pasangan tiada kesefahaman, si isteri ingin berunding dan ingin berbaik bersama suami, dan suami tidak mahu meneruskan rumah tangga. Okey, so di sini menunjukkan bahawa pentingnya ahli terapi dan kaunselor keluarga. Selain itu, ahli terapi atau kaunselor dia mempunyai tanggungjawab terhadap undang-undang untuk menjaga kesejahteraan seseorang. Sebagai contoh, sekiranya dalam keluarga berlakunya pengabaian atau penderaan kepada anak-anak, kaunselor perlu berujuk kepada pihak yang berautoriti. Antara isu etika dalam kaunseling keluarga dan rumah tangga ialah isu yang nak dibincang ialah isu kerahsiaan. Sudah menjadi topik hangatlah mana-mana sesi kaunseling yang dijalankan, sama ada sesi berpasangan ke, sesi rumah tangga ataupun sesi keluarga ni, dia mempunyai isu-isu kerahsiaan. Jadi sebab itu kerahsiaan ni mempunyai kod etika yang penting dan unik dalam sesi kaunseling rumah tangga dan keluarga ini. Kenapa dikatakan unik? Seperti mana saya nyatakan tadi, ia melebihi 2 orang dan dia dianggotai dengan orang yang rapat dengan diri beliau. Jadi keunikan inilah memerlukan kecerdikan dan juga kebijaksanaan kaunselor itu untuk mengawal dan menghandle klien-klien dalam sesi kaunseling rumah tangga dan keluarga ini. Okey, pelbagai cabaran dalam untuk mengaplikasikan kod-kod kerahsiaan yang di dalam kaunseling keluarga dan rumah tangga ini. Antara masalah yang boleh berlaku ialah seperti kaunselor sendiri yang tidak menguruskan masalah peribadi dia, ataupun masalah mengenai informed consent, pemberian persetujuan termaklum, di mana selalunya klien tak nak dan kurang bersetuju dengan informed consent yang telah dibuat oleh kaunselor, dan juga mereka tidak memahami apa sebenar tujuan informed consent ataupun persetujuan termaklum ini. Tambahan lagi, masalah yang selalu berlaku ialah masalah perhubungan dalam konteks individu, di mana perselisihan faham dalam keluarga dan juga hal-hal kerahsiaan ataupun hal-hal peribadi yang tak pernah diceritakan dalam keluarga juga menjadi permasalahan dalam perkongsian yang hendak dikongsikan dalam sesi kaunseling keluarga dan rumah tangga ini. Sebelum kita pergi lebih jauh dalam membincangkan isu-isu etika kerahsiaan dalam sesi kaunseling keluarga dan rumah tangga ini, mari kita lihat dan dengar kod etika kerahsiaan yang ada dalam dunia ini. Antaranya ialah American Association for Marriage and Family Therapy 2001, di mana ia menyatakan kaunselor rumah tangga ataupun kaunselor pasangan dan keluarga mempunyai kebimbangan kerahsiaan yang unik, kerana klien dalam perhubungan terapeutik mungkin lebih daripada 1 orang. Kaunselor juga menghormati dan perlu meyakinkan setiap klien yang kaunselor itu hadapi. International Association of Marriage and Family Counselor 2005 ada menyatakan mengenai kaunselor rumah tangga dan keluarga hendaklah memberitahu klien bahawa penyataan yang dibuat oleh ahli keluarga kepada kaunselor semasa sesi kaunseling dijalankan ataupun waktu konsultasi ataupun perhubungan awal individu harus dianggap sebagai rahsia. Kenyataan sedemikian tidak akan mendedahkan kepada ahli keluarga lain tanpa kebenaran individu. Walau bagaimanapun, kaunselor rumah tangga dan keluarga harus mengenal pasti klien kaunseling dengan jelas yang mungkin merupakan
mungkin merosakkan sistem pasangan dan keluarga itu tersebut. Kaunselor rumah tangga dan keluarga tidak menyimpan rahsia. Kaunselor tersebut tidak menyimpan apa-apa rahsia ataupun berkolusi ataupun bersebahat dengan beberapa ahli keluarga yang lain ataupun menyumbang kepada dinamika sistem keluarga yang tidak berfungsi. Sekiranya keengganan klien untuk berkongsi maklumat daripada individu kenalan tersebut mengganggu tujuan kaunseling yang dipersetujui, kaunselor boleh menghentikan rawatan dan merujuk klien kepada kaunselor lain. Sebilangan kaunselor rumah tangga dan keluarga ini memilih untuk tidak bertemu dengan individu yang lebih suka melayani sistem keluarga ataupun melayani sistem sesi kaunseling keluarga itu sendiri, iaitu kaunselor tidak membelakangi apa yang telah dibuat dalam sesi kaunseling keluarga dan rumah tangga. Seterusnya, American Counseling Association 2005 ada menyatakan dalam kaunseling rumah tangga dan keluarga, kaunselor hendaklah jelas menentukan siapa yang dianggap klien dan membincangkan peranan dan batasan kerahsiaan. Kaunselor meminta persetujuan di antara semua pihak yang terlibat dan mempunyai keupayaan untuk memberikan persetujuan mengenai hak individu untuk kerahsiaan dan apa-apa yang diwajibkan untuk menjaga kerahsiaan maklumat yang diketahui. Jadi, kerahsiaan itu dan apa saja topik yang dibincangkan hendaklah dibincangkan di dalam sesi itu saja dan tidak dibawa ke luar daripada sesi yang hendak dijalankan. Kita pergi kepada isu etika kerahsiaan ini, iaitu perbezaan perspektif dalam kerahsiaan pelbagai klien. Iaitu kaunselor ini mempunyai pelbagai alternatif yang ada dalam diri masing-masing. Ada yang menjalankan sesi kaunseling mengikut keperluan klien, ada juga menjalankan sesi kaunseling mengikut keperluan secara individu, ada yang menjalankan sesi kaunseling mengikut keperluan secara keseluruhan dan sebagainya. Bagaimana kaunselor ingin menjalankan atau mengendalikan isu-isu kerahsiaan ini? Okey, yang paling penting ialah kebijaksanaan dan dalam mengendalikan rahsia maklumat klien ini. Di mana kaunselor harus memberitahu klien yang mereka bahawa setiap maklumat yang diberikan secara peribadi akan diberitahu dalam sesi kaunseling rumah tangga ataupun keluarga. Ini penting kerana kita tak nak berlaku pembincangan di luar ataupun di belakang tabir sesi kaunseling yang dijalankan secara berpasangan, dan kaunselor harus tidak berkolusi ataupun bersubahat dengan mana-mana ahli dalam sesi rumah tangga ataupun keluarga yang hendak dijalankan itu. Tambahan lagi, Benitez 2004 berpendapat bahawa tidak ada rahsia di sebalik kaunseling rumah tangga dan keluarga. Penting bagi klien menawarkan kaunseling pasangan. Menurut Benitez, dasar ini harus dinyatakan bahawa maklumat yang dikongsi dengan kaunselor oleh salah seorang ahli pasangan di luar kehadiran yang lain mungkin akan didedahkan kepada pasangan mengikut budi bicara kaunselor. Pasangan mungkin perlu diingatkan mengenai polisi ini dengan kerap, di mana pasangan ini perlu ketahui apa yang kelebihan ataupun keburukan jika maklumat itu dikongsikan di dalam sesi itu, ataupun ada lebih baiknya kita tidak berkongsikan, ataupun kita tengok keperluan dan kepentingan maklumat tersebut adakah sesuai untuk dikongsikan. Sebagai contoh, isteri klien ada menyatakan kepada kaunselor, kita tengok pasangan adalah suami dan isteri, mempunyai hubungan intim di belakang suaminya. Isterinya meminta kaunselor merahsiakan hal ini daripada suaminya dalam sesi kaunseling rumah tangga yang mereka jalankan. Lalu kaunselor tersebut memberitahu kepada suaminya tanpa pengetahuan isterinya. Secara tidak langsung kaunselor tersebut telah bersubahat dan kaunseling rumah tangga dijalankan tidak mengikut etika dan polisi yang sepatutnya dijalankan. Jadi isu-isu sebeginilah yang kita perlu kaunselor kena bijak menandangi ataupun mengawal daripada berlakunya lebih teruk konflik, dan juga tak nak dijadikan kaunselor sebab punca pergaduhan antara mereka. Informed consent iaitu persetujuan termaklum. Menurut kes Dan Biter 2009 menyatakan bahawa
Kerahsiaan dan batasannya perlu dibincangkan lebih awal sebelum sesi berjalan. Seterusnya, ahli terapi juga perlu bersetuju sekiranya ahli keluarga menetapkan beberapa undang-undang. Seterusnya juga, apabila selesai perbincangan bersama ahli dan semua bersetuju, maka sesi itu akan berjalan dengan lebih lancar. Seterusnya, klien juga perlu tahu bahawa sistem keluarga yang akan menjadi fokus dalam sesi yang dijalankan. Menurut Kaplan tahun 2000, informed consent adalah sebagai asas untuk menjalinkan hubungan terapeutik. Dan terdapat beberapa langkah prosedur dalam menandatangani informed consent. Okey, yang pertama, membina brosur informed consent secara menyeluruh. Yang kedua, meminta pasangan dan keluarga untuk datang awal supaya dapat membaca kandungan informed consent. Yang ketiga, bertanya kepada keluarga sekiranya terdapat pertanyaan mengenai perbatasan pembacaan informed consent. Seterusnya adalah kaji semula dasar dan kerahsiaan. Seterusnya, minta setiap ahli keluarga untuk buat pengakuan bertulis bahawa telah mengkaji dan memahami kandungan informed consent. Seterusnya, beri informed consent untuk dibawa pulang sebagai rujukan. Dan akhir sekali, tanyakan mengenai brosur tadi, iaitu informed consent pada awal sesi kedua. Itu saja. Baiklah, sebagai kesimpulan, bidang terapi pasangan dan keluarga ini berkembang dengan pesat dan melalui perkembangan program pendidikan, maka perlunya latihan dan pengalaman yang khusus. Jadi, pentingnya latihan dan pengalaman yang khusus ini oleh kaunselor pelatih terutamanya sekali dalam membendung permasalahan yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga. Perbincangan menyeluruh mengenai masalah etika mesti menjadi sebahagian daripada program tersebut. Sebilangan daripada masalah ini menentukan siapa pelanggan atau klien utama, cara menangani kerahsiaan, dasar menangani kerahsiaan, memberikan persetujuan berdasarkan maklumat, kaunseling dengan anak di bawah umur dan meneroka peranannya nilai dalam terapi keluarga. Oleh itu, tugas ahli terapi adalah untuk menolong pasangan atau keluarga meneroka dan menjelaskan nilai mereka sendiri, bukan mempengaruhi mereka untuk menyesuaikan diri dengan nilai ahli terapi sistem. Di sini apa yang dimaksudkan adalah kita hanya perlu bawa kita punya klien untuk lihat apa yang mereka boleh bantu terhadap permasalahan yang mereka hadapi untuk mereka teroka dan jelas tentang nilai yang mereka ada. Bukannya mereka bersetuju dengan apa yang kita berikan dan pandangan yang kita berikan berdasarkan nilai kita sendiri. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Hai Tania. Hai. Liz Okey. Hai Tania, hai Liz. Thank you sebab datang hari ni untuk teruskan session. Okey, apa yang ingin dikongsikan untuk kali ni? As you know, kami adalah pasangan kan. Okey. Lately ni kami ada masalah kemesraan. Macam bagi saya sayang hubungan ni, tapi masalahnya saya dah kadang-kadang saya rasa macam saya tak rasa apa-apa. Saya sayang tapi saya tak rasa apa-apa. So, awak ada masalah antara Liz lah, di mana awak rasa macam tak ada awak sayang hubungan ni tapi awak rasa macam ada sesuatu yang menghalang lah antara hubungan awak berdua. Ya, betul. Okey, Tanya, kenapa tu datang untuk session ni? Secara individu ni. Ada apa yang nak dikongsikan ke? Sebenarnya ada satu benda yang saya tak kongsikan dalam sesi sebelum ni yang ada list tu. Sebenarnya kenapa saya rasa
kami ada masalah kemesraan sebab saya rasa masalah itu datang dari saya. Ya. So, saya rasa saya seorang yang biseksual. Sebab selain berhubungan dengan Liz, saya ada hubungan dengan beberapa lelaki lain sebelum ni. So itulah yang membuatkan Tanya rasa Hilang kemesraan tu. hilang kemesraan antara Liz lah. Betul. Okey, ini adalah salah satu sebabnya lah. Okey. Tanya, cadangan saya, buat masa sekarang awak cuba elakkan hubungan intim awak dengan Liz. Dan sekarang kita boleh terus talk mengenai masalah yang awak hadapi. Dan mungkin lepas ni kita boleh bincang bersama Liz untuk sesi masalah yang awak hadapi dengan Liz. Menurut Korea terdapat 8 step dalam membuat keputusan. Okey, yang pertama adalah identify the problem or dilemma, iaitu mengenal pasti masalah dan dilema. Dalam kes yang kami kaji, masalah yang dihadapi adalah mereka mempunyai masalah keintiman, iaitu kemesraan di antara pasangan. Yang kedua adalah identify the potential issue involved, iaitu mengenal pasti isu-isu lain yang berlaku dalam permasalahan ini, iaitu antaranya dalam kes yang kami kaji adalah Tanya melihat dirinya sebagai bisexual. Dia ada menyatakan bahawa dia di samping dia menjalinkan hubungan dengan Liz, dia juga menjalinkan hubungan dengan beberapa orang lelaki. Seterusnya, Tanya menjalankan sesi secara individu. Walhal masalah yang dibincangkan itu merupakan masalah yang perlu dibincangkan secara sesi bersama. Step yang ketiga dan seterusnya akan diterangkan oleh kawan saya yang seterusnya. Jadi saya akan menerangkan step yang ketiga, iaitu review the relevant ethical codes. Jadi berdasarkan kajian kes tersebut, kita ada ethical code yang pertama, iaitu persetujuan bermaklum. Dan dalam persetujuan bermaklum tu kita perlu terangkan proses kaunseling, dan kaunselor sendiri perlu memberitahu secara lisan dan secara bertulis dengan klien, tanggungjawab kedua pihak, iaitu kaunselor dan juga klien. Persetujuan bermaklum ni adalah bahagian berterusan dalam proses kaunseling dan mendokumentasikan perbincangan persetujuan di dalam kampas sepanjang hubungan kaunseling. Kod etika yang seterusnya ialah kod etika B.1.B, iaitu menghormati privasi. Dalam sesi kaunselor perlu menghormati privasi klien, di mana pada hal-hal tertentu saja soalan berkenaan privasi akan ditanya. Kod etika yang seterusnya ialah kod etika B.1.D, iaitu penjelasan pembatasan. Dalam kod etika ini menerangkan bahawa pada awal sesi ataupun dalam sesi, kaunselor perlu menerangkan di mana setiap kerahsiaan itu mempunyai batasan tersendiri. Dan jika ada situasi yang perlu, maka kerahsiaan itu akan dilanggar. Step yang keempat, know the applicable law and regulation, iaitu menurut ALGBTIC, kaunselor perlu mengakui bahawa orientasi afektif adalah unik bagi individu dan ia boleh berbeza-beza. Banyak di antara di seluruh populasi orang LGBTQ yang berbeza. Selanjutnya, kaunselor perlu menerima satu orientasi afektif LGBTQ. Individu boleh berkembang sepanjang hayat mereka. Yang seterusnya, dapatkan perundingan dan pengawasan daripada individu yang mempunyai pengetahuan, kesedaran dan kemahiran berbeza, supaya dalam sesi tersebut tidak ada pencagahan mengenai maklumat yang diterangkan oleh klien dan pemahaman kaunselor. Hai, saya akan sambung untuk step yang seterusnya, di mana step kelima adalah obtain consultation.
Auto-consultation ni adalah satu langkah di mana kita cuba mendapatkan rundingan daripada orang lain yang kita percayai untuk membantu kita dalam membuat keputusan tentang permasalahan yang dihadapi oleh klien. Berdasarkan pada kes dari Tanya dan Liz ni sendiri, kita boleh mendapatkan rundingan daripada penyelia ataupun dari kaunselor pembimbing, dari kita punya supervisor, dari kita punya klik, rakan sekerja, supaya mereka dapat membantu kita dalam memberi pandangan dan juga pendapat tentang permasalahan itu, di bahagian mana yang kita patut figure out, dan kita cuba dapatkan solusi untuk membantu klien dalam membuat keputusan tentang permasalahan yang mereka hadapi itu. Kita juga boleh mendapatkan rundingan atau rujukan daripada klinik, daripada doktor, daripada psikologis dan juga orang yang kita percayai. Okey, saya teruskan dengan langkah ke-6 iaitu consider possible and probable cause of action. Okey, kat sini kita boleh buat beberapa tindakan mungkin yang boleh diambil sebelum kita buat satu langkah yang boleh kita tolong kita punya klien. Okey, langkah atau tindakan yang mungkin kita boleh ambil, yang pertama adalah dengan bertanya dekat kita punya pasangan lesbian tersebut, tahap pasangan mereka pada ketika itu berada pada tahap yang mana. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan memberi cadangan kepada Tanya untuk berterus terang kepada Liz mengenai rahsianya. Okey, yang ketiga pula mungkin kita boleh minta salah seorang daripada mereka untuk bertemu dengan pegawai ataupun kaunselor yang lain supaya tidak ada yang tidak ada yang kemungkinan yang boleh berlaku lah. Okey, so yang terakhir pula tindakan yang mungkin boleh diambil adalah dengan kaunselor itu sendiri untuk membuat sesi secara teraputik bersama pasangan tersebut, itu Tanya dengan Liz, supaya apabila buat sesi bersama dengan mereka boleh elakkan kesalahfahaman dan dapat mencari penyelesaian masalah dengan lebih baiklah. Okey. Baiklah, seterusnya untuk langkah yang ketujuh, iaitu kalau diikutkan pada langkah yang ke-6 tadi, yang nombor 1 adalah bertanya tahap hubungan pasangan pada ketika ini, pasangan Tanya dan juga Liz tadi. Okey, daripada step ke-7 berkaitan dengan kesan daripada langkah yang diambil sebelum ini. So untuk yang pertama, bertanya tahap hubungan pasangan Tanya dan juga Liz pada ketika ini, kesan daripada tindakan tersebut, apa yang dapat kami lihat di sini, kemungkinan klien iaitu Tanya dan Liz ataupun Tanya akan berasa privasinya dilanggar, privasi hubungan itu dilanggar oleh kaunselor sendiri kerana bertanyakan perkara yang mungkin boleh dikatakan akan memasuki peribadi pasangan tersebut. Itu adalah keburukan, kesan keburukannya, dan mungkin kesan baiknya di sini. Untuk kaunselor itu sendiri, kaunselor mungkin dapat mengetahui masalah klien dengan lebih lanjut. Maksudnya kat sini kaunselor dapat mengetahui permasalahan klien dengan lebih lanjut, dengan apabila kaunselor tahu apa masalah klien secara mendalam, mungkin di situ kaunselor dapat petik satu isu yang mana menyebabkan hubungan ni sebenarnya ada masalah-masalah yang selain masalah hubungan intim yang dikatakan oleh Tanya tu lah. Okey. Kemudian untuk yang kedua, memberi cadangan kepada Tanya untuk berterus terang dengan Liz mengenai rahsia Tanya, iaitu hubungannya dengan lelaki lain dan juga Tanya merasakan dirinya adalah bisexual. So kesan dia kat sini adalah mungkin keburukannya menyebabkan hubungan Tanya dan Liz bertambah renggang. So mungkin di sini kenapa hubungan mereka bertambah renggang, mungkin Tanya tidak mempunyai
orang kata tidak mempunyai cara-cara yang betul untuk menyatakan perkara tersebut. And mungkin cara Tanya menyampaikan rasa tersebut kepada Liz disalah ertikan oleh Liz, dan itu menyebabkan hubungan mereka makin renggang. Dan kebaikannya adalah mereka dapat mencari jalan penyelesaian yang betul dengan baik secara bersama, ataupun hubungan mereka berada dalam kejujuran. Jika Tanya berserang, jadi maksudnya kat sini dia hubungan mereka dalam kejujuran. Jadi masalah ini tu diketahui kenapa Liz tidak tertanya, dan Liz akan berasakan Tanya jujur. Cuma itulah ada keburukan dia tadi. Keburukan dia mungkin mereka bertambah renggang sebab mungkin cara penyampaian Tanya yang salah dan membuatkan Liz salah ertikan apa yang cuba Tanya sampaikan. Kemudian yang ketiga, meminta salah seorang daripada pasangan tersebut untuk berjumpa dengan kaunselor lain. Okey, untuk kesan yang ketiga yang telah disenaraikan tadi, seterusnya meminta salah seorang daripada pasangan tersebut untuk berjumpa dengan kaunselor lain. Okey, bagi tindakan ini, kesan yang boleh kami dapati kemungkinan daripada segi daripada keburukannya, klien akan pasangan ini akan merasakan kaunselor tidak menerima diri dia. Kaunselor tidak menerima dirinya. Kaunselor memilih kasih antara klien, walaupun mereka mempunyai isu yang sama, tapi kaunselor memilih siapa yang kaunselor mahukan. Okey, itu dari segi keburukannya. Dan dari segi kebaikannya, kaunselor akan dapat mengelakkan daripada counter transference, kaunselor burnout, ataupun itulah, kaunselor mungkin akan dapat elakkan perkara-perkara tersebut macam burnout sebab cuba untuk membantu pasangan ni dengan isu yang sama, dan mungkin akan kaunselor akan burn out sebab terlalu banyak isu yang sama diceritakan. Dan counter transference mungkin ada dalam penceritaan pasangan ni tadi. Ada yang menyebabkan, ada yang mempunyai cerita-cerita yang mungkin sama dengan kaunselor. Jadi itu akan menyebabkan kaunselor itulah counter transference tu memberi efek lah kepada kaunselor. Okey, untuk kesan bagi tindakan yang keempat ini, keburukannya mungkin terdapat limitasi dalam penceritaan pasangan ini, yang mana Tanya tak dapat lagi menyatakan sebab kenapa kenapa dia rasa ada masalah kemesraan tu. So kat sini mungkin mengambil masa, Tanya mengambil masa untuk bercerita mengenai perkara itu sebab ialah itu hal privasi Tanya. Jadi itu limitasi yang keburukan yang mungkin terjadilah. Dan kebaikannya, dari tindakan ini, kaunselor dapat lihat permasalahan daripada kedua-dua belah pihak. Apa masalah Liz dan apa juga masalah Tanya. Jadi permasalahan tu kedua ni boleh dibangkitkan, boleh diteroka, dan mungkin ada masalah Liz yang Tanya tak tahu, dan ada masalah Tanya yang Liz sebenarnya tak tahu. Jadi kalau buat secara bersama, mereka dapat ketahui secara bersama dan tahu cara untuk selesaikan secara bersama. Sekaligus dapat mengurangkan salah faham lah antara kedua-dua pasangan. Jadi dan kaunselor pun tidak perlu orang kata apa, tidak perlu menyimpan rasa individu, hanya seorang individu, sedangkan kaunseling dibuat secara bersama. Begitu. Terima kasih. Step yang ke-8 ialah memilih tindakan yang tepat. Jadinya, berdasarkan cadangan-cadangan yang dinyatakan pada step yang ke-6 dan step yang ke-7 tadi, saya ataupun tindakan yang paling berkesan ataupun tindakan yang paling terapeutik yang boleh dijalankan terhadap klien ialah kaunselor perlu menjalankan sesi kaunseling secara terapeutik bersama-sama pasangan tersebut supaya masalah dan penyelesaian yang hendak dijalankan
perlu diselesaikan secara teraputik dengan adanya persefahaman antara klien dengan kaunselor, klien dengan klien, dan juga tiada lagi salah faham antara pasangan tersebut. Jadi step yang ini lebih teraputik kerana apa sahaja permasalahan, apa sahaja yang hendak diceritakan, dan kaunselor perlu menggunakan kebijaksanaan dia supaya boleh mewujudkan persefahaman antara pasangan ini balik.